pagi, saya Dinas Mokhtar. Sekali lagi kita jumpa dalam Si Kecil Kucak. Sekarang ni Dinas berada di Persatuan Disleksia Malaysia di Titi Wangsa, di mana kami akan bincangkan lebih dalam lagi tentang isu disleksia. Bersama dengan Dinas sekarang, seorang bapa yang mempunyai anak yang mengalami disleksia. Apa khabar? Baik. Encik Syukran. Encik Syukran. Dan anaknya? Siapa? Alah, manjanya suara. Takif ya? Takif. Okey. Macam mana boleh tahu Takif ada masalah ni? Daripada umur berapa? Saya tak sengaja sebenarnya. Okey, ketika saya bawa anak saya yang bongsu pergi mendapatkan imunisasi di klinik, saya bercerita dengan pakar kanak-kanak tu berkenaan dengan masalah anak saya yang mana dia membaca terbalik, sedikit sukar membaca, dan mata pelajaran dia sedikit lemah. Lalu dia mencadangkan saya untuk berkunjung ke pusat disleksia. Dan juga berjumpa dengan pakar psikologi di hospital kerajaan untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut sama ada anak saya ni mempunyai disleksia ataupun tidak. Kalau ikutkan pada umur peringkat darjah 2, sepatutnya dia boleh membaca dengan lancar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah selepas sebulan Takif dihantar ke sini, dia boleh membaca walaupun merangkak tapi lebih baik daripada sebelumnya. Baiklah, bersama Dinas sekarang, dua lagi ibu yang anak mereka mengalami disleksia. Puan Azrin, apa khabar? Umar kan? Umar. Hai. Arif dengan Puan Hadi. Apa khabar? Okey. Boleh tak kita mulakan dengan Puan Azrin tak? Boleh tak ceritakan bila Puan Azrin dapati yang Umar mengalami disleksia. Actually, Umar ni pergi kindergarten for 2 years, 2 tahun. Like a normal student, active in sports, boleh baca suku kata, yang 2 suku kata, he's okay. Then bila start peperiksaan dia bulan pertama, bulan 3, bulan 4, I buka dia punya test papers. Then I can see dia punya tulisan dia, I kata kenapa tulisan dia macam terbalik macam dia eja. Dia tahu tapi macam something is wrong. Then I start to buka internet, baca, dan baru I teringat apa cikgu dia kata. Then I decided to take it seriously. Dia okey, sebenarnya dia boleh baca apa semua, but just that dia a bit slow. So compare dengan dia punya kakak, adalah masalah dia, lepas tu dia nak suruh homework sama menangis. Ada dia peluang dia tak nak pergi sekolah, budak perangai kan. My mother is actually ex-teacher. Satu. So dia lah yang banyak tengok macam mana dia punya homework, progress dia. And my parents read an article pasal disleksia lah, pasal di center. So kita go through the article, kita find that Arif ni banyak kena dengan simptom-simptom susah nak terima instruction, ada problem untuk concentration dan sebagainya lah. So dah discuss dengan my parents, we decided to call center and terus I jumpa dengan Puan Syariah lah untuk buat exam. Jadi macam mana treatment yang dilakukan di rumah ataupun semua dilakukan hanya di persatuan ini? I think the most important kita bagi kat rumah is support dekat dia. I ada 3 lagi anak lelaki. So to say that he's not different from the brothers, because kadang-kadang dia ada tanya, kenapa Umar ni disleksia, kenapa abang-abang tak? So we give him all the confidence and support, apa yang dia like sports, anything that gives him the Sebenarnya dia berkenaan dengan macam mana kita nak menyusun pembelajaran itu. Berbanding dengan sekolah, kita kena ajar dia dengan cara yang berbeza. Saya banyak discuss dengan cikgu dekat center ni macam mana nak ajar dia and all that. Buku pun yang colourful semua. Lepas tu sekarang I notice bila dah masuk dekat center ni, dia sendiri nak baca buku kat rumah. So dah tak ada masalah macam dulu. Dan pesanan kepada ibu-ibu di luar sana tu kan nasihat kepada mereka. Mungkin boleh kongsi sikit? Okey, pesanan pertama, kalau anak anda lemah mata pelajaran, janganlah kata anak anda tu tak pandai. Mungkin anak tu ada masalah lain daripada itu. Sebagai contoh disleksia. Okey, kalau dah dapat tahu anak anda tu disleksia, cepat-cepatlah jumpa dengan pakar. Sebab benda ni hanya pakar yang boleh buat. Dia saja yang tahu masalah ni boleh diubati dengan cara apa. Jangan segan-segan. Support anak-anak in the sense that macam saya lebih kepada not so much pelajaran, tapi dia punya confidence level, dia punya self-esteem, dia punya socialize. That one is more important. Sebab nanti dia nak grown up kan. Jangan sia-siakan mereka. Sebab apa yang saya ketahui, disleksia ni boleh overcome.
Baiklah, bersama Dina sekarang Presiden dan Timbalan Presiden daripada Persatuan Disleksia Malaysia Titi Wangsa, iaitu Dr. Aziz dan juga Puan Sariah, untuk membincangkan lebih lanjut lagi tentang masalah disleksia ni. Sebenarnya apakah disleksia, Doktor? Disleksia ni ialah bukan hanya kat kanak-kanak lah, orang tua pun dia tak boleh membaca. Kalau daripada awal dia tak boleh membaca, sampai dah ketua. Kalau dia tak recognize alphabet dengan macam mana nak menyebut alphabet tu, memang sampai ketua lah. Sebenarnya dia ada masalah dia nak memproses apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Jadi misalnya bila kita tunjuk dekat dia huruf D, dia melihat sebagai D. Jadi bila tiba perkataan macam katalah bapa, dia akan membaca sebagai dapa. Jadi itu dah salah lah kan. Macam mana kita nak tahu sama ada anak kita ni ada disleksia ataupun tidak? Apakah peringkat awal tu kan dia punya sign? Dia ada natural gift. Macam anak saya sendirilah. Daripada umur dia 3 tahun suka melukis. Kalau dia ada kelebihan dalam apa-apa bidang je lah. Dia suka menyanyi ke, dia suka menari ke, muzik ke. Itu dah tanda-tanda lah. Lagi satu ni kalau dia tangan gigi. Dia difahamkan dia ada masalah nak potong baju dia dan sebagainya. Itu adalah disleksia juga. Itu di peringkat awal. Daripada kemahiran motor halus dia kan. Dia tak boleh nak pakai kotak baju, ikatkan di kasut. Itu jadi masalah lah. Coordination lah. Masalah tu boleh di overcome. Kita kena tunjuk kepada kanak-kanak ataupun adult apa dia bunyi. Seumpamanya huruf B apa dia bunyi. Bunyi B. Dari peringkat awalnya, kanak-kanak itu dia akan dibawa kemari untuk menjalankan satu lagi ujian, iaitu ujian diagnostik. Di mana kita akan dapat kenal pasti kawasan kelemahan kanak-kanak itu. Sama ada dia mild, ataupun moderate, ataupun severe. Jadi kalau kiranya dia antara moderate dengan severe, dapatkan bimbingan daripada sini selama 3 bulan dan bermakna dia tidak akan pergi ke sekolah. Sebab kita tidak mahu program itu bercanggah. Kita tidak sahaja mengajar akademik saja, kita juga adakan program seperti aktiviti muzik, melukis, sebab kanak-kanak disleksia ni, bagaimana kita tahu bahawa mereka ni they are very skilled people. They're gifted, some of them. Adakah kanak-kanak ni dikategorikan sebagai OKU? Tidak. Sebabnya kalau OKU tu orang kurang upaya, right? Tapi mereka ni tak ada kurang upaya. Cuma mereka ada kelemahan dari segi pembelajaran sahaja. Bila kita dapat membimbing mereka dari segi ini, sebab masalah dia membaca, mengira, menulis. Jadi kalau 3 faktor ni dapat diatasi, dia bukanlah orang kurang upaya, kan? Tapi itulah, kerajaan membantu. Dia orang classify kurang pembelajaran as one of the category for it yang you boleh dapat kat OKU. Ada tak nasihat-nasihat yang boleh diberikan kepada ibu bapa di luar sana tu yang anak-anak mereka ada ciri-ciri disleksia? Ramai ibu bapa yang rasakan dia tidak mengakui bahawa anak dia ada masalah itu. Tapi oleh kerana rasa segan dan malu ke, tak tahu tetapi kita tak boleh memperjudikan masa depan anak kita semata-mata kerana kita punya ego kita. Jadi itu sangat penting sebab pembelajaran adalah satu-satunya harta yang kita bagi untuk anak kita buat selama-lamanya. Okey, terima kasih banyak Doktor dan Puan Sariah yang dapat berkongsi sedikit tips mengenai disleksia bersama dengan kami. Baiklah, kepada ibu bapa di luar sana tu yang mungkin anak-anak menepati kriteria disleksia, jangan tunggu lama-lama, jangan malu, jangan segan, terus dapatkan bantuan daripada pakar, boleh dapatkan informasi-informasi daripada Persatuan Disleksia Malaysia dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Si Kecilku.